Okay. So last kuliah kita stop sehingga that first traversal. Okay, sebelum ni kita ada belajar berkaitan dengan breakfast traversal. So beza breakfast traversal adalah kita akan buat secara level by level. Tetapi untuk that first traversal you all kena pilih satu satu path, okay, as deep as possible, sedalam yang mungkin. Kemudian barulah you akan go back to the previous notes. Okay. So untuk topological order nanti saya akan terangkan kemudian. Okay. Saya nak pergi ke bahagian shortest path in a graph. Okay. Shortest path in a graph. Okay. Shortest path, okay, laluan yang paling terpendek, okay. So di dalam satu graph. So apakah yang dimaksudkan dengan shortest path in a graph? A graph can have several different path between the same two vertices. Ini berdasarkan kepada path, different path. Nanti you akan tengok. Okay, kemudian in weighted, in unweighted maksud yang tidak ada pemberat, yang tidak ada nilai pada path. So kita akan tengok. In unweighted, the shortest path is a path with shortest length or a path that has fewest edges. Shortest length bermaksud yang mempunyai fewest edges. Edges yang paling sedikit daripada vertex yang awal sehinggalah vertex yang terakhir. Okay. In weighted, the shortest path is a path that has the smallest edge weight sum. So kita ada dua lah. Satu yang unweighted dan satu adalah weighted. So kalau weighted ni kita akan tengok nilai yang paling kecil. Okay, nilai yang paling kecil. Okay, contohnya katakan you all nak pergi daripada UUM ke Alostar. Okay, so you all boleh pilih jalan yang paling singkat. Okay, the shortest path or the shortest length. Okay, itu contoh. Okay, shortest path between two given vertices. Shortest path between two given vertices. So nanti you akan diberi satu node yang awal dan satu node yang terakhir, iaitu destination. Okay, has the shortest length, okay, from one node to another node. So this about fewest edges. Okay, has the shortest length. So algorithm based on breadth-first traversal. Ini yang berkenaan dengan shortest path. So dia akan berdasarkan kepada breadth-first traversal. Maksud dia akan check level by level. Okay. If several paths have the same shortest path, the algorithm will find only one of them. So dia akan pilih satu je. Okay. Ini contoh untuk unweighted graph. Okay, unweighted graph. Okay, so bermaksud unweighted graph ni bermaksud tidak ada nilai ataupun pemberat, okay, pada path. Ni adalah path ni, path ataupun laluan. Okay. Okay, contoh di sini apa ni? Ini contoh sekarang ni figure A is okay, about unweighted graph ni, unweighted graph yang tidak ada nilai pada path. Okay, the possible path from vertex A to vertex H. Okay, so sekarang ni you akan cari the shortest path. You akan cari the shortest path. Okay, shortest path laluan yang paling singkat. Okay, daripada vertex A kepada vertex H. Vertex A hingga ke vertex H. So berdasarkan kepada result di sini, okay, so you akan ada berapa laluan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 laluan yang boleh digunakan daripada you nak travel daripada vertex A kepada vertex H. Vertex A kepada vertex H. Contoh A, B, E, F, H. A, B, E, F, H. A, B, E, H. A, B, E, H. A, D, G, H. A, D, G, H. Kemudian A, E, F, H. A, E,
FH, so dia ada banyak laluan. So kemudian kita ada AEH. AEH. So bermaksud jika tidak melibatkan jika graf ni adalah graf unweighted, graf yang tidak ada nilai ataupun pemberat pada laluan, so you akan ambil you akan ambil laluan yang paling singkat ataupun the fewest edges. Okay, the fewest edges. So edges ataupun laluan yang paling singkat. Sini ada berapa laluan? 1, 2, 3, 4. 4 path ataupun 4 edges. Sini ada 3 edges, sini ada 3 edges, 3 edges dan sini ada 2 edges. So you akan ambil yang ada 2 edges. Okay, 2 edges ataupun 2 laluan. A ke E, E ke A. So AH ini adalah the shortest path untuk unweighted graph daripada A kepada H. Okay, so destination dia daripada A ke H. Okay, kemudian soal saya clear ke? Okey tak soal saya? Okey. Ini pula adalah apa ni? Penggunaan linked list. Okay. The graph in A after shortest path algorithm has traversed from vertex A to vertex H. Ini apabila melibatkan, ini tidak melibatkan predecessor. Okay, predecessor. Apa tu predecessor? Nanti kita akan tengok. Predecessor ni adalah node sebelum current node. Okay, predecessor maksud contoh sini D, predecessor untuk D adalah predecessor ni adalah yang ni, yang dalam topological order. Predecessor, kemudian successor. Okay, predecessor and successor. Apa tu predecessor and successor? Okay, kita tengok. Contoh, okay, D. Predecessor untuk predecessor bermaksud node sebelum D. Successor untuk D adalah node selepas D. Okay, contoh dari sini, predecessor untuk D adalah A dan successor untuk D adalah G. Seperti juga yang ini, E. Okay, E predecessor. Okay, predecessor dia boleh jadi B dan dia boleh jadi A. Tapi dalam kes ni dia akan ambil yang the shortest path. Nanti kita akan tengok. Okay, so kita tengok So kita ada predecessor. Okay, satu lagi E. Okay, kita tahu tadi predecessor untuk E adalah B ataupun A. Tapi kalau melibatkan shortest path, dia akan melibatkan A sebab A ni hanya menggunakan satu laluan. Kalau yang B ni dia menggunakan dua laluan, 1, 2. Okey. Kalau successor untuk E adalah F ataupun H. Okey. Sekarang kita tengok. Dalam konteks ini kita akan gunakan predecessor. Okey, predecessor. Okey, contoh kita akan sekarang ni sama juga, kita akan tengok the shortest path daripada A ke bentuk H. Sorry, A ke H. Vertex A ke vertex H. So dari sini, ini sama je lah. Bentuk dia ada sama seperti di sini. Okay. Cumanya sini dia menggunakan 3 bahagian. The first bahagian adalah untuk vertex label. Vertex label adalah contoh, kita tengok A, D, G, iaitu A, D, G. Itu adalah vertex label. Okay. Predecessor, predecessor ni adalah node sebelum node D. Contoh kalau D sini, predecessor untuk D adalah A. Okay. Predecessor untuk E adalah A. Okay, sekarang kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, path length kita akan tengok. Okay, the graph in A, okay, the graph in A after the shortest path algorithm has traversed. Traverse mean menjelajah from vertex A to vertex H. Okay. So, sekarang ni kita nak cari unweighted graph dengan menggunakan kaedah ni. Okay, sekarang ni kita tengok A. Okay, sekarang kita ambil yang ini dululah. Okay, kita ambil yang A
D, G, H. Okay, sekarang ni sekarang vertex label adalah A, kemudian path link adalah kosong sebab tidak ada path sebelum sebelum vertex A. Kemudian predecessor, okay, predecessor adalah apa ni? Predecessor ni adalah null lah. Kenapa null? Sebab tidak ada tidak ada vertex sebelum vertex A. So that's why dia jadi null. Okay. Sekarang ni laluan pertama daripada A ke H. Kita gunakan laluan yang ini dulu. A ke D. Sekarang ni kita akan melawat D. Kita akan traverse ke D. Kemudian bahagian tengah adalah path link. So kenapa digunakan satu? Sebab hanya ada satu path daripada A ke D. A ke D satu path. Kemudian predecessor adalah A, iaitu node sebelum node D, iaitu A. So that's why dia letak A. Kemudian kita tengok the next node. Selepas successor ataupun node selepas dia adalah G. Okay, G, kita tengok ni G. Okay, sama G. Okay, so kenapa dia letak dua sini? Sebab daripada A ke G ada dua path. Satu, kemudian dua. So ada dua laluan. So dia punya predecessor untuk G adalah D, iaitu sebelum G dia adalah D. So ni adalah predecessor ataupun node sebelum node ataupun vertex G. Okay. Kemudian yang ini kita akan tengok. Sekarang kita tengok di sini H kan. Kita ada H. Kalau kita tengok di sini H. Okay, sebelum tu saya tengok, saya nak terangkan, sini tidak ada perbezaan. Dia sama je A, D, G, B, E, H. A, D, G, B, E, H, kemudian C, F, I, sama je not. Cuma yang membezakan adalah yang nilai bagi path link dan nilai bagi predecessor. Okay, sekarang ni kita dah buat A ke D, D ke G, kemudian sekarang ni kita tengok H. Okay, kenapa sekarang ni? Okay, kita tahu sekarang ni vertex yang terkini adalah current vertex adalah H. Kemudian path link adalah 2. Kenapa dia terletak 3? 1, 2, 3. Ini sebabnya kita akan menggunakan konsep shortest path. Okay. Satu lagi, kenapa dia tak gunakan 3, tapi di sini dia menggunakan 2. Kemudian predecessor ni adalah E. Kenapa dia tak gunakan G? So, laluan tadi, kenapa dia tak menggunakan 3, tapi dia menggunakan 2. Dan kenapa predecessor dia menggunakan E daripada dan bukannya D? Okay, jawapannya adalah shortest path. Okay, shortest path. Contoh kat sini, contohnya. Okay. Kenapa dia tak gunakan D? Sebab D sini ada berapa laluan. Predecessor untuk H dia gunakan D. Sorry, dia gunakan E, bukannya D. Sebab D, kalau kita nak traverse daripada A ke H melalui G, so dia akan melalui berapa laluan? 1, 2, 3. 3 laluan ataupun 3 path. Tapi di sini dia akan dia akan ambil laluan yang paling pendek, paling singkat. Okay, the shortest path. Okay, contoh dia akan ambil A ke E, E ke H. So ada berapa laluan? Ada dua laluan. Okay, that's why dia tak gunakan predecessor D. Dia hanya menggunakan predecessor E. Okay, predecessor mean vertex sebelum H. Okay, kalau kat sini kita ada D dan kita ada E. Tetapi dia pilih E sebab ini adalah laluan yang paling pendek. Kalau melalui G, dia ada 3 laluan. 1, 2, 3. Sekarang ni kita ada lagi laluan yang paling singkat, yang paling pendek. Kita ada 1, 2. So that's why dia letak 2. Cool. Then predecessor adalah E. Okay. Itu. Kemudian, ini kita tahu lah. Kalau A ke E ni, kita tahu
Ini adalah vertex label E. Kemudian 1 sebab ada satu laluan daripada A ke E. Dan predecessor untuk E adalah A, iaitu node sebelum E adalah A. Okey. Okey, sekarang ni tengok. Kenapa dia tak gunakan B? Ada satu lagi. Kalau untuk E ni kita ada dua laluan, A ke E dan juga A ke B dan ke E. Kenapa dia, kalau ikut sini ada satu laluan, sini dia gunakan dua laluan. So sekarang ni path lane ni dia menggunakan satu sebab dia akan ambil laluan yang paling pendek. Kalau melalui B dia akan ada dua laluan. So dia akan dua laluan. Tapi kalau dia direct daripada A akan ada satu laluan. So satu laluan bermaksud daripada predecessor adalah A. That's why digunakan satu. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian okey. Contoh kita ambil satu lagi. Satu A ke B, B ke E, E ke F. Okey. F ni, F kita tahu daripada A ke F ada berapa laluan? A ke F. A ke F, sini kita ada dua laluan. Satu, dua. Itu laluan pertama. Yang ni, satu, dua, tiga. Ada tiga laluan. So dia akan ambil laluan yang paling pendek iaitu dua. Okey, iaitu dua. Dua laluan. Okey, so predecessor untuk F adalah E. Okey, E. Okey. Itu berkenaan dengan shortest path untuk unweighted graph. Okey, kemudian kemudian shortest path in an weighted graph. Ini berkenaan dengan kita nak cari shortest path untuk graf yang ada nilai pemberat. Okey, shortest path between two given vertices. Two given vertices yang two nodes ni. So dia akan tengok nilai smallest edge weight sum. So dia akan ambil nilai yang paling pendek. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Algorithm based on breadth-first traversal. Algorithm based on breadth-first traversal sama juga seperti yang sebelum ni. Untuk unweighted graph. Several paths in a weighted graph might have same minimum edge weight sum. Same minimum bermaksud nilai pemberat yang sama. So algorithm given by text find only one of these paths. So dia akan pilih satu saja. Ini contoh ya. Contoh. So kalau kita tengok di sini, ini adalah pemberat ataupun weighted graph. Ini adalah weighted graph sebab di path ni ada nilai ataupun pemberat. Weighted on each path. So sama juga seperti ini. Kita akan tengok untuk shortest path bagi weighted graph, kita akan ambil nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil. Kalau nilai yang paling kecil adalah, dalam kes ni adalah 8. Sebelum ni kita tengok shortest path in unweighted. Unweighted yang tidak ada pemberat. So kalau yang tidak ada pemberat, kita akan ambil laluan yang paling singkat ataupun yang the fewest edges. So dia akan dapat oleh AEH sebab laluannya ada sedikit. Tapi apabila melibatkan weighted graph, weighted graph, so bermaksud kita akan cari nilai yang paling sedikit atau paling kecil. So kalau ikut di sini, you campurlah. Contoh A, B, E, H. A, B, E, F, H. So nilainya akan jadi apa ni? 2, 1, 3, 3, 6. 6 tambah 3, 9. A, B, E, H. A, B, E, H. 2 tambah 1, 3, 3, 6, 9 juga. A, D, G, H. 5, 2, 7, 7, 1, 8. Kalau A, E, H, 4 ditambah 6, so akan jadi 10.
So dalam kes ni you boleh andaikan, you boleh bayangkan bilangan kilometer daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ini you boleh guna juga. You boleh andaikan yang pemberat ni boleh merujuk kepada bilangan kilometer, okey, ataupun tambang teksi katakan, ataupun Grab. Okey. So you all boleh bayangkan seperti berikutlah. Okey, contoh kita nak pergi daripada UUM ke Alustar, hanya ada berapa laluan? Okey, ada berapa laluan contohnya. Okey. So kalau ikut di sini shortest path untuk weighted graph akan dimenangi oleh ADGH sebab nilainya adalah yang paling kecil. Okey. Okey. Yang ini sama seperti yang sebelum ni. Okey. So kita ada predecessor dan juga tengok. Sekarang ni kita tengok. Sebelum ni kita tengok untuk nilai ni dia gunakan bilangan laluan, path length. Okey, menggunakan path length. Okey, so letak label, okey, path length dan juga predecessor. Tapi untuk weighted graph, apa yang digunakan adalah dia menggunakan nilai nilai pemberat. Okey, nilai pemberat A ke D. Okey, katakan kita ada A ke D, nilainya adalah 5. So dia akan letak 5 sini. Okey. Kemudian predecessor untuk D adalah A. Kemudian G. So kita akan traverse kepada G. So sekarang ni nilainya ada 7. Kenapa 7? Sebab 5 ditambah dengan 2 adalah 7. Predecessor untuk G adalah D. Kemudian di sini pula H. Okey, H. Sekarang ni kita tengok nilai yang the shortest path untuk weighted graph. Sekarang ni bila kita tengok di sini, okey, H. Sekarang ni kita akan ambil nilai yang paling sedikit. Kalau di sini 4 ditambah 6 menjadi 10. So nilai dia adalah lebih besar. That's why dia akan ambil 5 ditambah 2 tambah 1, so dia akan jadi 8. So di sini predecessor bukan E, tapi dia adalah G. Tapi sebelum ni bila menggunakan unweighted yang tidak ada nilai pemberat, so dia akan jadi E. Tapi bila melibatkan weighted, so dia akan ambil nilai pemberat yang paling sedikit. So 5 tambah 2 tambah 1, 8. So maksud laluan ni akan melalui, so predecessor untuk H adalah G. Okey, itu. Dia sama juga seperti ini. Okey, sama seperti E. Kalau E ni kita tahu ada berapa laluan? 1, kemudian 2 laluan. Sekarang ni boleh tengok di sini E, dia letak 3 sini. Okey, untuk unweighted yang tidak ada pemberat, yang sebelum ni dia akan gunakan A. Tapi bila melibatkan weighted, so dia akan gunakan B. Okey, kenapa? Sebab kalau A ke E nilainya adalah 4. Okey, tapi kalau A ke B ke E, dia akan jadi 2 tambah 1 menjadi 3. So that's why dia akan ambil nilai yang paling kecil, iaitu 3. So kalau 3, predecessor untuk E bukan A tapi dia adalah B. Seperti berikut. Okey, yang tu. Kemudian application of graph. Okey, ini contoh computer networking in the connection of the internet. Okey, so itu kita akan tengok graph. Okey, contoh di UM. Okey, so kita akan nampak komputer client. Okey, komputer saya dengan komputer lecturer di bangunan lain ataupun di bangunan yang sama, okey, berkenaan dengan komputer networking. And then transportation sama ada road ataupun flight network. Okey, network. Kemudian mapping in GIS, kemudian electrical engineering. So sebab dia akan melibatkan logik. Okey, logik circuit. Okey, ini adalah exercise yang you boleh lakukan, okey, untuk ini you cuba buat. Okey, soalan akan ditanya nanti.
Okay, create an agency. Kita ada lagi 2 minit. Create an agency matrix for the following graph. Okay. So bila melibatkan agency matrix, so dia akan melibatkan number of rows and number of column. So kita ada berapa baris, berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada 7 baris dan 7 kolom sebab melibatkan agency matrix. Dia bukan bergantung kepada path, tapi dia bergantung kepada bilangan vertex. So you kena refer balik apakah itu adjacency matrix. Kemudian traverse the following graph starting node A sehingga kalau kes kat sini daripada A kepada A. Kalau traverse ni sama ada breadth atau depth, dia akan merujuk kepada node yang akan dimulai iaitu node A. So kalau breadth first, you akan buat level by level. Tapi kalau depth first, you akan pergi sedalam yang mungkin. Berdasarkan kepada alphabetical order. Okay, susunan abjad. Contoh sini A, D dengan AB. Mana dulu? So dia akan pergi AB dulu. Okay, A, B. Kalau breakfast, akan jadi A, B, D. So macam itulah. Okay. Okay. Itu saja. Kemudian determine the shortest path of the graph from A to G. So you akan cari. So ada banyak lelang kat sini. Okay. So kita berhenti setakat ni dulu. Okay. Kemudian kita akan sambung sebab tinggal kurang lagi seminit. So kita akan berjumpa sebentar lagi. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang.